Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak bersiaran di luar. Saya nak bincangkan mengenai kenapa kita kena buat sesi kaunseling. Ramai di antara kita yang tahu apa itu sesi kaunseling, tahniah, dan ada di antara kita juga yang kurang tahu mengenai fungsi sesi kaunseling. Kenapa orang kena dapatkan sesi kaunseling? Siapa yang boleh jalankan sesi kaunseling, siapa yang boleh mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling. Iqmal tahu tu apa sesi kaunseling? Kalau sesi kaunseling ni dia maksudnya macam dia bercakap dengan seorang untuk bagi luahkan dia punya perasaan ataupun masalah yang dia ada. Apa pendapat Is tentang sesi kaunseling? Dapat saya sesi kaunseling baguslah. Saya kan kalau ada masalah kan, saya boleh kongsi dengan cikgu apa masalah saya dan cikgu akan tolong saya untuk buat cara yang betul. Seronok tak? Pernah buat sesi kaunseling? Nah, Seronok? sonok, Jadi bermanfaat ke tidak? bermanfaat. Pada Ashraf, apa tu sesi kaunseling? Sesi kaunseling seperti kita membantu orang yang dalam kesusahan, seperti murid yang macam ada dalam masalah yang macam mau dibantu seperti itu. Dan juga kalau orang macam ada masalah begitu, orang ingin kita ingin mengkongsikan kepada orang apa masalah yang orang ada. Rizwan pernah dengar pasal sesi kaunseling? Pernah. Apa tu sesi kaunseling, Rizwan? Dia membantu para murid untuk membimbing dia orang. Macam yang ada masalah boleh meminta bantuan dari PRS lah, membimbing rakan sebaya, untuk meminta nasihat dan saran dari cikgu. Siapa yang beri sesi kaunseling? PRS ke cikgu? Cikgu PRS. PRS apa tugas dia? Membimbing rakan sebaya. Okey. Apa yang Aflin tahu tentang sesi kaunseling? Sesi kaunseling yang saya tahu untuk kalau macam murid-murid ada masalah ataupun apa-apa, boleh berjumpa dengan guru-guru tertentu lah untuk memberi nasihat ataupun meminta nasihat dekat cikgunya tersebut. Tapi kalau macam ada masalah yang melibatkan pelajar lain ataupun ibu bapa, boleh berjumpa terus lagi tu untuk merujuk kalau ada apa-apa, ada masalah yang boleh ditolong gitu. Myron pernah datang sesi kaunseling? Pernah. Okey, apa yang Myron tahu tentang sesi kaunseling? Dia banyak menolong saya dan cikgu tu banyak menolong untuk kasih tenangkan murid tu, dan boleh bagi advice kepada kita, dan kita pun boleh senang untuk belajar, dan cikgu tu cuba untuk tolong murid tu walaupun murid tu tak nak. Okey, apa yang Aznal tahu tentang sesi kaunseling? Sesi kaunseling dia boleh dikirakan sebagai boleh meminta bantuan untuk meminta bantuan seperti membimbing, minta pendapat, so dapat membantu apa yang masalah kita dapat lah. So boleh berkongsi, kalau malu mau bagi tahu guru-guru, boleh datang kaunseling. So boleh juga bagi tahu apa yang masalah kita tengah menghadapi. Dan itu kita boleh juga menceritakan apa yang kita tengah dalam masalah, dan cikgu tersebut akan bagi tahu apa yang kita perlu buat. Ini merupakan antara buku yang saya jadikan rujukan bagi sesi kaunseling sepanjang pembelajaran ataupun proses kaunseling yang saya jalankan di sekolah. Ini yang saya rujuk pengertian sesi kaunseling individu. Okey. Melalui buku ini, apa itu sesi kaunseling, apa itu kaunseling? Kaunseling bukan nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Okey. Kaunselor tidak memberi jawapan langsung kepada semua persoalan klien. Kerana apa yang baik pada kaunselor tidak semestinya baik pada klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dia hadapi. Jadi, kaunseling bukan nasihat. Alright? Hubungan kaunseling dengan klien adalah berbentuk dua hala. Ada
respon. Bercakap, persoalan dan ada respon. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan mengambil tindakan mengurus masalah tadi. Jadi, proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Itulah sesi kaunseling. Cara metaforanya, klien yang datang untuk mendapatkan sesi kaunseling ini seperti seseorang yang datang melihat dirinya di hadapan cermin. Apa yang dia lihat di hadapan cermin, seperti saya melihat cermin, tudung saya ada masalah ke, sengit ke, lipstick tak kena dan sebagainya. Jadi bila menonton cermin, melihat cermin, saya nampak reflect diri saya. Dan apa saya buat adalah saya betulkan tudung saya yang sengit, lipstick saya yang mungkin tercomot dan sebagainya, dan saya betulkan sendiri. Dan kaunselor bertindak sebagai cermin. Ini metafora lah, cermin tidak bercakap kan, tapi cermin merefleksikan image klien, image orang yang menontonnya, yang melihatnya, tanpa cermin itu keluarkan tangan untuk betulkan tudung saya. Kan? Jadi yang perlu betulkan tudung saya adalah saya sendiri. Okey, jadi siapakah yang boleh mendapatkan sesi kaunseling? Okey, adakah orang yang bermasalah je yang boleh dapatkan sesi kaunseling ni? Sesi kaunseling sebenarnya untuk semua orang yang merasakan ingin meluahkan sesuatu. Ingin meluahkan apa yang terpendam. Tak semestinya apa yang terpendam itu merupakan satu masalah. Mungkin apa yang terpendam itu merupakan perasaan gembira, terharu. Dan apabila meluahkan, berkongsi cerita, menjadi sesuatu yang berganda-ganda kegembiraan dan kesyukuran. Apatah lagi bagi yang mempunyai masalah, nampak segala jalan penyelesaian kepada masalah yang anda ceritakan. Sesi kaunseling seperti merefleks diri di hadapan cermin. Tapi depan cermin adalah refleks fizikal. Tapi untuk sesi kaunseling, refleksi emosi, refleksi pemikiran. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu segan, tidak perlu merasa takut untuk mendapatkan sesi kaunseling, kerana banyak hikmah yang anda akan dapat melalui perkongsian cerita, melalui perkongsian idea. Antara kebaikan apabila berkongsi melalui sesi kaunseling ialah, yang pertama, etika kerahsiaan. Apa yang anda kongsikan bersama kaunselor anda adalah rahsia antara anda dan kaunselor. Dan yang kedua, anda datang kepada kaunselor tanpa dilabel, tanpa dinilai. Siapa anda, latar belakang anda. Jadi anda dengan relax, dengan tenang, selesa boleh berkongsi idea, perasaan, cerita, permasalahan kepada kaunselor. Jadi, adakah anda masih merasakan sesi kaunseling merupakan suatu yang membimbangkan, merisaukan, memalukan? Saya harap melalui perkongsian video pada hari ini, anda bertambah yakin dengan sesi kaunseling, ataupun memberi promosi kepada orang terdekat, orang tersayang untuk menerima perkhidmatan sesi kaunseling bagi meningkatkan kualiti kehidupan. InsyaAllah.